Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas para ahli keluarga baginda dan para pengikutnya, dan para sahabatnya serta para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Jadi insya-Allah pada pagi ini dapat kita kembali bertemu dalam perbahasan kita membaca kitab Talbis Iblis yang telah ditulis oleh Ibn Al-Jawzi berkaitan dengan pembongkaran bagaimana iblis boleh menipu manusia. Dan kita baca ni bukanlah maknanya kita adalah orang yang hebat dan terkalis dari fitnah dan talbis, tidak. Cuma kita baca supaya kita dapat mengetahui beberapa pintu-pintu yang mudah-mudahan dapat kita menyelamatkan diri dari fitnah syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sehingga kadang-kadang tanpa sedar kita boleh terfitnah dengan fitnah talbis ini. Dan itu sering kita ucapkan bahawa tidak ada perkara yang dapat menyelamatkan kita dari talbis iblis melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah kita pada bab yang ke-10, iaitu talbis iblis terhadap para sufi dari kalangan ahli zuhud. Dan pada bab terkhusus berkait dengan talbis iblis dalam bidang akidah terhadap ahli sufi. Itu yang disebut muka surat 233. Saya tak tahu itu yang tepat tandanya situ. 233. Kita dah bincang tentang istilah tasawuf pada mereka, dan kita juga dah bincang tentang beberapa kisah berkaitan dengan sufi generasi awal yang mengaku berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, seperti kisah dari para salafus salih yang kalaulah mereka mengisbatkan sufi ni sebagai ahli ibadah, maka para sufi dari kalangan ataupun para ahli ibadah, kita tak sebut sebagai para sufi, para ahli ibadah di antara atau dari kalangan salafus salih, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang berpandu kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tinggal lagi lama kelamaan makin jauh dari petunjuk, mereka hanya memfokuskan dalam bab akidah ataupun dalam bab ibadah, sehingga mereka lupa untuk mengkaji dan mempelajari apa yang sebenarnya kehendak Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam soal agama. Sehingga akhirnya mereka memisahkan antara fiqh, antara akhlak dan juga ibadah. Serta kadang-kadang mereka tak rujuk pun akidah, seolah-olah Imam Syafi'i bagi contoh hanya sebut bab fiqh saja. Sedang Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dia juga orang yang alim dari sudut akidah. Semua ulama para salafus salih, mereka menjaga akidah mereka. Cuma apabila golongan-golongan ini memisahkan antara fiqh dan akidah, sehingga akhirnya tanpa sedar sebahagian mereka terfitnah dalam soal akidah walaupun mereka itu ahli ibadah. Dan yang ini kita nak sebut pada hari ini, antara fitnah ataupun talbis iblis terhadap golongan zuhud ataupun ahli sufi ialah mereka difitnah pada sudut akidah. Ibadat mereka mungkin sampai kita tengok kita pun kalah dengan ibadat mereka. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang satu kumpulan manusia yang terpesong dari agama seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Yang mana mereka ni kalau dilihat ibadat mereka, kita pun rasa kurang.
ibadat mereka lagi hebat. Tetapi mesti kita kembali kepada kaedah asas bahawa beriman dan beramal mesti mengikut petunjuk dan panduan dari Nabi SAW. Jadi apa yang berlaku, kata Ibnul Jauzi, talbis iblis dalam bidang akidah terhadap mereka, iaitu para ahli zuhud. Kita baca dari Abi Abdillah Ar-Ramli bahawa dia menuturkan Abu Hamzah As-Sufi ni biasa berkhutbah di Masjid Jami' Tarasus dan para jamaah boleh memahami ceramahnya. Pada satu hari dia sedang berkhutbah, ada seekor burung gagak menguak di atap masjid. Mendengar suara tersebut, Abu Hamzah spontan berseru, "Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu." Dia jawab burung tu berbunyi, maka dia pun jawab. Dan dia jawab tu labbaika labbaika, merujuk bahawa dia menyahut panggilan Allah. Lantas orang-orang menyebutnya zindiq. Mereka meyakini dia penganut hululiyah dan zindiq, sehingga mereka tidak segan membunuhnya. Kuda miliknya dijual di pintu Masjid Jami' dengan seruan penghinaan. Inilah kuda orang zindiq. Zindiq ni orang yang tak ada agama. Dari Abi Bakar Al-Farghani, dia berkata, Abu Hamzah setiap kali mendengar sesuatu selalu saja berkata spontan, "Aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu." Yakni dia merujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana maka itu orang-orang pun menyebutnya sebagai penganut keyakinan hululi ataupun wahdatul wujud. Baik, Abu Sarraj menuturkan, aku menerima berita bahawa para penganut kefahaman hululiyah mengatakan bahawa Allah Al-Haq sudah memilih materi, maknanya bahan-bahan yang dia tempati dengan makna-makna ketuhanannya, dan dia sudah hilangkan unsur-unsur kemanusiaan darinya. Di antara mereka ada pula berkata dengan memperlihatkan bukti-bukti yang dianggap indah. Di antara mereka ada yang berkata Allah Al-Haq menitis pada perkara-perkara yang dianggap indah oleh alam semesta. Wah, tak tahu faham kan ni? Tak faham kan? Antara fitnah yang berlaku di kalangan ahli sufi ialah satu istilah dipanggil Al-Hululiyah. Pernah dengar Al-Hululiyah? Bukan Hallelujah dah ni. Hallelujah lain. Al-Hululiyah. Dan juga pernah dengar kalimah wahdatul wujud? Al-Hululiyah dengan Al-Ittihad atau wahdatul wujud adalah satu perkara yang sangat banyak diulang dan disebut dalam ilmu tasawuf. Apa maksud Al-Hululiyah? Al-Hululiyah bermaksud halla yahilluni, bergabungnya dua jisim, bergabungnya dua unsur dalam sesuatu. Maknanya apa? Kalau kita kata dalam kopi ni ada gula, bercantumnya gula di dalam kopi, maka dia disebut sebagai, kalau gula tu masuk dalam kopi tak kacau, dia panggil hululiyah. Gula ada dalam kopi tapi masih berpisah, cuma dua unsur dalam satu view. Kalau gula tu dah kacau, tak ada dah dalam ni, kita angkat tu tak nampak dah gula. Yang nampak kopi, dan gula tu dah larut dalam kopi. Yang tu dipanggil wahdatul wujud, kebersamaan dalam wujud. Ya, pergi sana, pergi main. Jadi fitnah yang berlaku dalam akidah mereka, apa dia? Hululiyah, dia menganggap Allah bersatu dengan makhluk. Itu dia panggil hululiyah atau wahdatul wujud. Sehingga bila orang yang hululiyah ni menganggap ada hululiyah khas, ada hululiyah am.
Sebagaimana wahdatul wujud, adanya am, adanya khas. Maksud dia apa? Bila tengok alam semesta ni, sebenarnya inilah Allah. Allah tu bercantum dengan sekalian makhluknya. Tengok ni nampak Tuhan, tengok ni nampak Tuhan, tengok ni nampak Tuhan. So dia kata semua benda ni adalah Tuhan. Allah Azza wa Jalla bercantum atau berada dalam makhluknya. La ilaha illallah. Sehingga sebahagian mereka kata Allah duduk dalam diriku. Yang inilah yang kata mukhatib ni, yang mana bila tengok, bila bunyi kicauan burung, dia pun jawab labbaika labbaika, sebab dia anggap Allah ada dalam diri burung tersebut. Itu bagi hululiyah. Hululiyah ataupun wahdatul wujud. Pernah dengar tak? Dia ni tak berlaku dalam ajaran-ajaran lain, tapi dia berlaku dalam ajaran tasawuf yang menyimpang, sehingga dia menganggap Allah Azza wa Jalla tu hulul ataupun duduk. Macam kita kata, bahasa contoh hululiyah dengan wahdatul wujud ni, gula dengan kopi lah. Maknanya kalau kita tengok kopi ni, kita tahu dalamnya ada gula. Dia tengok makhluk, padanya dia kata dia nampak Allah. Sehingga bila dia tengok apa pun, dia kata Allah ada di mana, di mana-mana. Dia tengok, sehingga dia kata dirinya pun kadang-kadang siapa tu yang kata aku tidak melihat dalam jubahku melainkan Allah. Ajaib. Jadi ini yang disebut oleh Ibnul Jauzi. Fitnah ni berkait dengan akidah ke berkait dengan ibadah? Dia berkait dengan akidah. Seorang tu sudah menganggap Allah Azza wa Jalla berada pada semua makhluk dia. Ada yang bersifat am, sehingga dia kata mana-mana saja ada. Ada yang bersifat khas, sehingga dia kata Allah ni berada pada orang-orang yang terpilih sahaja. Kalau orang terpilih, dia kata yang ni ada. Benda-benda orang jahat, penjahat tu tak ada, Allah tak ada dengan dia. Tapi orang soleh ni ataupun makhluk-makhluk yang indah, ada padanya Allah Azza wa Jalla. Daripada mana benda ni datang? Daripada akal mereka. Mula-mula dia kagum dengan ciptaan Allah. Mereka memerhatikan bila Allah Ta'ala suruh melihat kepada gunung ganang, dia pun tengoklah cantiknya, dia pun duk tapur, cari pula di tempat tengah-tengah, sehingga akhirnya mungkin sampai ke darjat fana, mungkin sampai ke darjat cinta Allah tu menyebabkan dia nampak Allah Azza wa Jalla tu, tengok benda je teringat kepada Allah, tengok benda teringat kepada Allah. Mula-mula begitu, lama-lama dia akan tengok, aku tengok apa pun itulah dia Allah. Kenapa perkara ni boleh berlaku? Sebab mereka tidak ada panduan yang jelas, dasar yang mendasar dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang memandu mereka adalah akal mereka dan firasat mereka. Mereka merasakan bahawa mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka berkata tentang Allah sesuatu yang Allah sendiri pun tak kata, dan mereka menyimpang dari panduan Allah Azza wa Jalla. Yang ni kena ingat. Sebab itu didatangkan banyak perkataan-perkataan seperti As-Sarraj berkata, aku juga menerima berita bahawa sekelompok penduduk Syam menganggap melihat Allah dengan mata hati di dunia itu sama seperti melihat Allah dengan mata kepala di akhirat. As-Sarraj juga berkata, aku menerima berita bahawa budak milik Al-Khalil saat bersaksi kepada Abul Husain An-Nuri mengatakan, aku kasmaran dengan kepada Allah. Kasmaran ni maknanya apa? Kasmaran. Maksud apa maksud? Kasmaran ni mabuk cinta. Dalam bahasa Arab dia panggil al-ishq. Al-ishq, mabuk cinta. Bahasa kita gak angau lah. Bahasa Piramli lah angau. Jadi dia kata aku ni angau kepada Allah. Bahasa kita mudah nak sebut, nak suruh faham. Dan Allah pun angau kepadaku. Ajib. Bahasa-bahasa gitu. Mendengar pernyataan itu, An-Nuri kata, aku mendengar Allah berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunahu,
Sesungguhnya dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Sesungguhnya engkau itu tidaklah lebih hebat dari mencintai. Maknanya kalau Allah sebut dalam Quran dengan kalimah cinta, kenapa kita nak pergi guna kalimah mabuk cinta? Allah kata innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wallahu yuhibbul muhsinin. Merujuk kepada Al-Quran, lafaz yang Nabi guna ialah al-hub. Tapi orang ni dia nak sebut dia sudah sampai ke tahap cinta yang lebih tinggi daripada al-hub, iaitulah al-ishq. Al-hub ni sayang biasalah, macam kita sayang kepada ibu bapa kita. Iya. Kita sayang kepada ibu bapa kita, kita sayang kepada anak-anak kita, kita guna kalimah al-hub. Guna kalimah al-hub. Tapi orang ni dia nak suruh cinta dia ni lagi tinggi, lalu dia guna kalimah al-ishq, mabuk cinta, sehingga dia lupa bahawa Allah Azza wa Jalla guna dalam Quran kalimah al-hub. Apakah kalimah dia lebih baik dari kalimah Allah? Apakah Allah Azza wa Jalla telah mencintai hambanya dengan kecintaan yang tidak patut atau tidak sepenuhnya? Nabi SAW guna kalimah al-hub untuk menyatakan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Allah kata banyak Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Tapi ada orang suka kepada benda-benda pelik, dia gunakan istilah-istilah yang orang tak guna, nak menunjukkan bahawa dia telah mencapai tahap cinta kepada Allah apa yang orang lain tak capai. Jadi datanglah istilah-istilah begini. Boleh faham? Nak susu kan? Nak? Abdullah, ambil susu bagi ke adik. Pergi ke Abang Abdullah. Baik. Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah berkata, yang demikian dinamakan dengan kebodohan jika ditinjau dari tiga sisi. Dia ambil air kotak bagi dia satu. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, kelompok hululiyah menganggap bahawa Allah boleh dijadikan dibuat kasmaran, yakni mabuk cinta. Sebab dia guna istilah-istilah macam mana manusia mencintai sesama manusia, lalu dia gunakan kepada Allah Azza wa Jalla. Penulis rahimahullah berkata, yang demikian dinamakan kebodohan jika ditinjau dari tiga sisi berikut. Yang pertama, dari sudut bahasa. Sudut bahasa, kasmaran ataupun al-ishq ni digunakan menurut pakar bahasa, hanya digunakan untuk seseorang yang hendak dinikahi. Kalau sebut angau tu pada orang nak kahwin, logik lah. Tapi kalau sebut angau pada Allah, pelik. Okey. Yang kedua bahawa sifat-sifat Allah diketahui berdasarkan keterangan dalil. Allah kata, merujuk kepada dalil, Allah menyebut dia mencintai. Dan tidak ada dalam satu pun ayat Quran Allah menyebut tentang dia ni mabuk cinta dengan orang beriman. Boleh faham? Yang ketiga, dari mana seorang tu tahu bahawa bila dia mencintai Allah, dia boleh kata Allah mencintai dia? Kita ni orang beriman kepada Allah, memanglah kita berharap bahawa Allah mencintai kita. Tapi untuk kita mengesahkan, confirm bahawa Allah cinta kepada kita, mustahil. Kita hanya boleh berharap kepada cinta Allah. Natijah, bila betul-betul kita boleh tahu Allah mencintai hambanya, bila seorang itu sudah berada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia belum meninggal, selama dia belum masuk syurga, yang dia tahu bahawa Allah Azza wa Jalla mungkin, atau dia berharap Allah mengasihinya berdasarkan tawaran Allah Azza wa Jalla
agar contohnya Allah suka kepada orang berbuat kebajikan, maka dia pun berbuat kebajikan. Allah suka kepada orang bertaubat, maka dia pun bertaubat. Maka dia melakukan perkara-perkara yang mendatangkan cinta Allah, tapi tak ada seorang pun yang boleh confirm bahawa Allah mencintainya. Kita pun tak tahu mana pengakhiran hidup kita. Boleh jadi seorang hamba itu beramal pada awal usianya, tapi diuji oleh Allah Azza wa Jalla di akhir usianya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dari Abi Abdurrahman As-Sulami, dia mengisahkan, diceritakan dari Ammar Al-Makki, bahawa dia menuturkan, pada satu ketika aku berjalan kaki bersama Al-Husain bin Mansur di salah satu jalanan kecil di kota Makkah. Sambil aku berjalan, aku membaca Quran, sedang Al-Husain mendengar bacaanku. Kemudian dia berkomentar, aku boleh saja melafazkan lafaz-lafaz seperti itu, alhasil aku segera meninggalkannya. Sehingga dia berasa dia boleh berkata dengan perkataan sesuai Al-Quran. Sebab apa? Dalam diri dia adanya Allah. Ajib. Ni orang tu, dia kata aku boleh saja melafazkan perkataan-perkataan sebegitu. Dia kata begitu sebab apa? Dia rasa pada dirinya adanya Allah, dan bila dia berkata-kata, kata-kata itu adalah kata-kata Allah. Jangan main dengan orang-orang tasawuf ataupun yang melampau ni. Tak aja jumpa mungkin tak rasa, tak logik, tapi bila dah jumpa akan rasa. Mula-mula dia berfikir, orang macam ni macam mana dia terfitnah? Saya dah sebut tadi, sebab dia guna akal untuk berfikir tentang Tuhan. Dan kita senantiasa mesti kembali kepada Quran dan juga hadis. Saya katakan sebab apa? Sebab orang-orang yang kalau kita tengok pak kita adanya ayah pen, adanya kahar, adanya al-ma'unah contoh zaman dulu, ada macam-macam, apa lagi al-arqam dan seumpama dengannya. Kebanyakan mereka ni maksudnya cantik baik, dia nak dekat dengan Allah Azza wa Jalla, tapi talbis iblis ni boleh menipu mereka. Dalam keadaan dia nak dekat dengan Allah, akhirnya mereka dilencongkan oleh iblis. Mereka beriman kepada Allah dengan cara yang tidak diingini oleh Allah Azza wa Jalla. Macam mana? Hati manusia ni lembut. Iblis ni kalau nak main hati manusia, dia budak boleh. Tapi yang menjaga kita dengan Allah ialah kalam Allah. Sebagai contoh, manusia bila dibiarkan berfikir tentang Allah, macam-macam teori yang dia akan boleh buat. Duduk saja dia kata Allah ni sayang kepada hamba-hamba dia. Allah ni suruh senantiasa ingat kepada dia. Semua yang cipta ni Allah belaka. Sehingga sampai mikir kepada takdir dia, aku ni semua yang aku buat sebenarnya apa yang Allah tentukan. Apa yang aku cakap ni semua yang Allah Azza wa Jalla tentukan. Tak ada yang keluar dari mulutku melainkan apa yang Allah izin untuk aku cakap. Dari sudut i'tiqad, betul lagi. Pasal apa? Beriman dengan qada dan qadar. Memanglah kita berkata apa yang keluar daripada diri kita, perkataan kita, anggota kita, semuanya dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Tapi tidaklah bermaksud sampai ke satu tahap dia akan fikir apa? Sebenarnya apa saja yang berlaku dalam dunia tu, itulah dia kehendak Allah, dan apa yang aku cakap tu sebenarnya kehendak Allah tu sendiri. Lama-lama, tahap lebih lama, lalu dia kata sebenarnya tidak ada yang berlaku pada diriku melainkan apa yang Allah Azza wa Jalla berkehendak. Aku ni tak ada apa-apa, yang ada pada diriku sebenarnya kehendak Allah sepenuhnya. Lama-lama dia akan kata apa? Aku adalah Allah, Allah ada dalam diriku. Syaitan boleh masuk sikit demi sikit, sehingga akhirnya pemikiran dia menyebabkan dia rasa diri dia bersatu dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia keluarlah perkataan-perkataan sebegini. Perkataan yang keluar daripada mulutku sama nilainya dengan kalam Allah dalam Quran. Ajib.
kita akan jumpa ibarat-ibarat yang pelik berkait dengan akidah. Macam mana kita nak lari daripadanya? Quran dan hadis. Sehingga bila kita baca Quran, Allah Azza wa Jalla tu sifat macam mana? Apakah Allah duduk dalam diri manusia? Tidak. Apakah Allah yang kata begitu? Memang Allah Ta'ala kata, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Tidaklah kamu di saat kamu melontarkan anak panah, melainkan yang melontar adalah Allah. Boleh kepada golongan tasawuf ni, dia kata inilah ayat yang menunjukkan bahawa Allah ada dalam diri kita. Pasal apa? Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Bukanlah kamu yang buat di saat kamu melontarkan panah, tapi sesungguhnya yang lontar panah tu adalah Allah. Senang kita i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, Allah tu menentukan kehendak kita pada kuasa dan kudrahnya. Tapi kita ni mustahil seorang hamba tu dialah bercantum Allah duduk dalam diri dia, mustahil. Kita ni kotor, tai ada dalam perut kita, hati penuh dengan hasad dengki dan sebagainya, tak suci, kita banyak dosa. Tak ada orang mukmin, tidak ada seorang manusia melainkan dia melakukan dosa dan kesalahan. Kalau kita sedar hakikat begitu, mustahil seorang tu nak rasa Allah Azza wa Jalla duduk dalam diri dia. Sampai dibincangkan apa? Di saat dia buat maksiat, dia tetap kata sebenarnya yang menjadikan aku buat maksiat ni Allah juga. Di saat kita rasa begitu, cepat-cepat kita kembali kepada Al-Quran. Allah Ta'ala kata innallaha apa tu Allah dalam surah Al-A'raf, wallahu lupa dah ayat tu. Allah tidak menyuruh berbuat fahsyak dan juga mungkar. Saya lupa ayat. Aduh, tak mari ayat tu. Ayat ni senantiasa bila kita duk main cerita masalah bab mengajar bab topik-topik hati ni kan, kadang-kadang fitnah tu datang. Di saat kita berbicara masalah hati manusia ni kan, dia berfikir, dia bergerak, dia di saat tu kadang-kadang marilah bisikan-bisikan seumpama itu, sehingga akhirnya kita kena lawan dengan apa? Ayat Quran. Kata Allah, wa idza fa'alu fahishatan, dalam surah Al-A'raf ayat 28. Ni ayat 28. Cerita Allah Ta'ala cerita tentang Bani Adam. Ayat 27. Surah Al-A'raf surah nombor berapa? Surah nombor 7. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 27. Cuba tuan-tuan tengok ayat tu. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai bani Adam, jangan kamu difitnah atau ditipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaykum minal jannah, seperti keduanya telah mengeluarkan kedua ibu bapa, seperti syaitan telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga. Yakni siapa? Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Sehingga akhir ayat, apabila sambil dia menyebabkan terkelucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Dan setungguhnya kami telah jadikan syaitan itu teman rapat bagi orang yang tidak beriman. Ini kata Allah. Ayat yang seterusnya, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu wa idza fa'alu fahishatan qalu wajanna 'alaiha aba'ana. Apabila orang-orang itu melakukan perbuatan yang keji, mereka kata kami dapati datuk nenek kami mengerjakannya, wallahu amarna biha. Sebenarnya Allah lah suruh kami buat macam ni. Sebenarnya Allah lah suruh kami buat macam ni. Nabi pun suruh Nabi Muhammad, Allah Azza wa Jalla suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, qul, katakanlah,
innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak menyuruh sekali-kali mengerjakan perbuatan yang keji. Macam mana seorang boleh sandarkan maksiat tu kepada Allah? Sedang Allah kata, aku tak pernah suruh membuat maksiat, malah Allah larang. Betul yang berlaku tu semuanya dengan izin Allah, tapi nak menyandarkan satu maksiat kepada Allah adalah perkara yang tidak pernah disebut dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi kalau mari kepada golongan tasawuf yang melampau, sehingga mereka kata dia sedang, di saat dia isap rokok ke, di saat dia sedang buat maksiat ke, sebenarnya dia sedang berbuat dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ajaib. Tak pernah dengar benda-benda macam ni. Sebab tu kita kata yang menyelamatkan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau dibiarkan manusia dengan akal dia berfikir tentang akidah, mengikut pandangan orang-orang ni, yang itulah yang wujudnya adanya tarekat, adanya syariat, adanya tarekat dan adanya makrifat serta syariat, serta hakikat dan juga makrifat dan juga hakikat. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Pergi kembali sampai kepada akhirnya mereka rasa selama dia kenal Allah, Allah kenal dia, sampai syariat semua tak kena dah pada dia. Ni semayang pakai niat je. Pak kita rupanya banyak orang semayang pakai niat ni. Tapi bila kita syarah, kita tanya, dia kata mu tak faham. Bila kita kata kita takwil, dia akan kata mu tak faham, mu tak sampai lagi level tu. Apa yang tak fahamnya kita pun tak tahu. Bila suruh terang, dia tak boleh. Cuba bagi tahu macam mana kamu sampai ke darjat ni, lebih faham daripada Nabi pun semayang. Dia kata tak boleh nak pandai gitu, tak faham, tak sana. Ajaib. Okey, yang ni fitnah dari sudut akidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla kata, ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kamu nak kata tentang Allah apa yang kamu tak tahu? Qul, katakanlah, amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil dan menyuruh supaya kamu hadapkan muka kamu kepada Allah setiap kali kamu sembahyang, dan beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu, beribadahlah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepada Allah semata-mata. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah mula ciptakan kamu, begitulah kamu akan kembali kepada Allah. Ayat ni lah pada saya banyak waktu kalau datangnya fitnah-fitnah begitu, bila kita duk bahas, kadang-kadang kita baca kalam-kalam sufi ni, kita zaman dulu pun suka juga nak baca. Syok kisah-kisah buku orang-orang soleh dulu. Saya berapa siri dulu kan, keluar baca buku cerita-cerita orang sufi macam-macam. Kadang-kadang perkataan dia dengan falsafahnya, dengan berbunga-bunganya, menyebabkan kita tertarik. Mana kita tak rasa, ya betulnya tingginya darjat dia, sayangnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat bahawa kita ada panduan Quran dan juga Sunnah. Selama kita rasa tahu, apa nilai macam, pegang Quran. Sebab dia seolah-olah berada, kita ni, hati kita pun berada dalam lambungan ombak. Kejap-kejap kita terumbang ambing, kejap-kejap iman kita tinggi, kejap-kejap iman kita rendah, kejap-kejap kita rasa rajin, kejap-kejap kita rasa malas. Di saat itulah syaitan memerhatikan kita. Kadang-kadang dia datang dengan ibarat-ibarat macam ni lah. Ni, kalau kita tak baca macam ni, aku boleh saja melafazkan lafaz-lafaz seperti itu, kita pun tak faham apa makna dia ni kata ni. Tapi bila kita bahas perkataan ini pada sudut ahli sufi, kita akan tahu maksud dia bahawa kalam yang keluar daripada lidah dia setanding Al-Quran, kerana apa yang dia ucapkan semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Ibarat tu pada kita, kalau orang tidak ada, dahsyat. Tapi Quran mengajar kita kembali kepada Allah mengikut landasan yang benar. Sebab tu saya ayat ni banyak kena ulang. Ayat surah Al-A'raf ayat 27 tu,
kita ingatkan diri kita. Sampai kadang-kadang di saat kita bermalas-malas dalam ibadat, mari juga duk umbang habis. Kadang-kadang mari musim kita malah, mari juga. Enggak, saya pun manusia juga, tidak melekat duduk depan ni. Orang juga. Nah, ada demam, ada sakit, ada malah, ada rajin. Tengah-tengah manusia, ada tersalah, ada terlupa. Jadi di saat kadang-kadang kita mari waktu malah, boleh jadi Allah sebenarnya, Allah yang tak bagi aku semayang sunat kali. Kalau kadang kita tertidur daripada ni, boleh jadi Allah tak nak suruh aku ni jadi baik dengan dia dengan cara lain. Tapi di saat kita sandarkan benda-benda tak elok tu kepada Allah, kita cepat-cepat istighfar. Allah tak pernah berkehendak dengan keburukan. Ayat tadi kata, qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Takkan kamu nak sandarkan sesuatu kepada Allah yang kamu tak tahu? Takkan kita nak kata begitu? Apa jaminan kamu kata sebenarnya memang Allah nak buat kamu? Betul lah akidah kita kata semua berlaku dengan takdir Allah. Tapi kita nak jazam seorang tu bermaksiat sebab apa? Memang Allah nak dia buat maksiat. Iradah Allah ni ada dua. Satu iradah syar'iyah, satu iradah kauniyah. Pernah ngaji hak ni? Ngaji ke tak? Bahaya ni kita nak ngaji dalam usul-usul ni. Ni bab ni bab sufi ni ibarat-ibarat dia memang ibarat-ibarat kejiwaan sikit. Iradah Allah ni ada dua. Kita ngaji akidah. Satu iradah kauniyah. Iradah kauniyah ni iradah Allah ni nak jadikan benda tu berlaku pada sudut penciptaannya. Macam kalau orang tanya, kenapa Allah Ta'ala cipta babi padahal Allah Ta'ala tak bagi kita makan? Baik tak cipta daripada awal lagi. Kenapa Allah ciptakan anjing? Kenapa Allah ciptakan makhluk-makhluk yang mana menjadi halangan bagi manusia? Baik cipta benda semua boleh makan belaka. Betul tak? Kita panggil Allah berkehendak cipta begitu, ada maksud tujuan dia ciptakan. Dari sudut kauniyah hanya benda tu berlaku. Kenapa ada orang jahat? Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah boleh buat manusia ni semuanya satu umat. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah berkehendak, nescaya semua orang boleh beriman kepada Allah. Tapi Allah juga berkehendak kauniyahnya, ada orang baik, ada orang jahat. Supaya Allah menguji manusia. Dengan orang jahat tu Allah uji manusia. Dengan benda-benda haram ni Allah uji manusia. Siapa dia yang beriman, siapa dia tidak beriman. Yang kedua, iradah syar'iyah. Yang ni kehendak Allah dari sudut syarak. Yang inilah yang Allah mengukur mana yang beriman kepada dia dan mana yang kufur. Allah berkehendak dari sudut syaraknya kita sembah dia, salat, puasa, zakat. Maksiat tak termasuk dari kauniyah, daripada syar'iyahnya Allah, tapi dia berada dalam iradah kauniyah. Allah benarkan dia tu berlaku adalah dengan hikmah, kebijaksanaan, sebab Allah Azza wa Jalla nak suruh dunia ni berlaku sebagaimana yang dia kehendaki. Betul tak? Hikmah, kebijaksanaan itu surah kepada Allah. Kita tak boleh fikir dah benda yang di luar daripada akal kita. Kenapa Allah begitu? Tanya kenapa tak susah, tak sudah, sebab kita tak boleh nak jawab. Hikmah ni kembali kepada ilmu dan rahsia Allah. Cuma kita tahu berdasarkan yang Quran, Allah tidak menyuruh kita buat benda maksiat. Walaupun ada orang curi itu tiba-tiba berlaku. Boleh je kalau seorang nak curi tiba-tiba nak ambil tu kaki tangan dia kaku. Boleh je kalau Allah Ta'ala bila nak seduk tu tak boleh nak seduk rokok, mati gitu. Cucur tak boleh nak seduk. Boleh tak? Kalau Allah nak buat boleh je. Tapi Allah tidak berkehendak begitu. Dia berkehendak menguji manusia. Bila masuk syurga, membuatlah ahli syurga, mu nak buat apa, aku dah redha dah ke atas kamu. Maka ada kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita belajar tentang akidah, kita belajar Quran, kita belajar hadis, memalu bagaimana kita mengenali Allah Azza wa Jalla
dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Masalah mereka ni, mereka mengenali Allah mengikut akal mereka, tapi tidak memahami dan mengenali Allah mengikut apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Jangan fikir tentang Allah kita duk tapa kena Allah begini gitu semua. Tak ada, baca Quran. Ini tempat Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Kalam Allah, sifat-sifat dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pada kalimah al-ishq, mabuk asmara, mabuk cinta, layak daripada Allah. Kita kata tak layak sebut mabuk cinta pada Allah. Sebab apa? Sebab Allah sendiri tak guna kalimah tu untuk kita. Tiba-tiba kita nak guna satu lafaz, nak letak pada Allah yang Allah Ta'ala tak guna. Sama dengan nama-nama Allah. Kita dengan nama-nama Allah ni, boleh tak kita fikir nama Allah begini, kita letak satu nama untuk Allah? Tak boleh. Semua berkait dengan Allah, nama dia tauqifi. Apa maksud tauqifi? Apa maksud tauqifi? Pernah ngaji tauqifi? Tauqifi ni benda yang kita terima saja, kita tak ada jalan untuk berfikir padanya. Api. Ya. Api. Baik, semua yang berkait dengan Allah adalah tauqifi. Mana tauqifi ni, apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kita terima. Apa yang kita tak tahu, kita jangan kata apa-apa. Tidak, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu akan berkata tentang Allah apa yang kamu tak tahu. Dan itu adalah satu dosa apabila kita berkata tentang Allah apa yang kita tak tahu. Nama-nama Allah ni tauqifi. Allah yang sebut dalam Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Jabbar, As-Salam. Semua nama-nama Allah ni yang kita kenal, kita tahu. Yang kita tak kenal, kita kata Allahu a'lam. Jadi kadang-kadang mereka berfikir tentang Allah tanpa panduan Quran dan hadis, ni menyebabkan syaitan mula menipu mereka pada sudut akidah. Boleh faham? Akhirnya sifat Allah hululiyah, Allah duduk dalam diri mereka, Allah bercantum dengan makhluknya. Semua alam semesta ni menunjukkan kewujudan Allah. Betul lah, alam semesta ni tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi bukanlah maknanya Allah duduk dalam makhluk dia. Aisyah pergi main dalam bilik. Jangan sikit. Ini Okey, kakak. Baik, kita baca, sambung. Dinukilkan melalui sanad yang bersumber dari Abul Qasim Ar-Razi, dia mengatakan, Abu Bakar bin Mamshad bercerita, seseorang mendatangi tempat kami di Dainur dengan membawa sebuah keranjang, dan dia tidak pernah meninggalkan keranjang itu baik waktu malam maupun siang. Orang-orang sekitar penasaran, pelik, lantas mereka memeriksa keranjang tersebut. Di dalamnya didapati sebuah kitab karya Al-Hallaj. Judul kitab tersebut adalah Minarur Rahmanir Rahim, Minar Rahmanir Rahim ila Fulan bin Fulan. Kitab ini dibawa ke Baghdad dan ditunjukkan kepada Al-Hallaj. Sesuai memeriksa, Hallaj berkata, ini memang tulisan tanganku, aku sendiri yang menulis teksnya. Orang-orang berkata, sebelumnya kamu mengaku sebagai Nabi, dan sekarang kamu mengaku sebagai Tuhan. Al-Hallaj kata, aku tidak mengaku-ngaku Tuhan, tapi inilah inti penyatuan menurut kami. Tak tahu dah tajuk maksud buku tu apa? Minar Rahmanir Rahim ila Fulan bin Fulan. Tulisan dari Ar-Rahmanir Rahim untuk Fulan bin Fulan. Dia menulis dengan anggapan sesuatu risalah dari Tuhan kepada hambanya. Ajaib. Dia tulis satu buku, dia merasakan tulisan itu adalah hasil penyatuan dia dengan Allah, dan dia menulis kalimah-kalimah untuk tatapan hamba-hamba Allah. Bila orang tanya dia, dia kata inilah hasil penyatuan kami, yakni antara dia dengan Allah Azza wa Jalla.
Dia kata apa? Penulis yang sebenar adalah Allah. Tangan ni hanya alat je. Bahasa sufi ni jangan. Penulis sebenarnya adalah Allah. Yang tulis tangan ni hanyalah alat ni. Makna Allah yang bagi ilham dan sebagainya. Ajaib. Akidah ni salah tak sekarang ni? Sangat-sangat salah lah ni. Al-Hallaj kemudian dia ditanya, apakah orang lain yang sefaham denganmu? Dia kata ada, iaitu Ibnu Atta, Abu Muhammad Al-Jurairi dan Abu Bakar Al-Shibli. Namun Abu Muhammad menyembunyikan identitinya. Demikian pula sikap yang diperlihatkan oleh Al-Shibli. Andai ada yakni seorang yang terang-terangan mengutarakan pendapat ini, dia tidak lain ialah Ibnu Atta. Abu Al-Jurairi dipanggil dan disiasat terkait dengan hal itu. Dia pun tanpa ragu menjawab, orang yang mengatakan pendapat ini adalah kafir. Orang yang menyatakan pendapat ini harus dibunuh. Sesudah Al-Jurairi, tiba pula Al-Shibli disiasat. Dia kata orang yang menyatakan pendapat ini harus diamankan. Dan Ibnu Atta bila ditanya pendapat ini, dia berkata dia berpendapat seperti pendapatnya Al-Hallaj. Kesaksian inilah yang menjadi alasan utama Al-Hallaj dihukum mati. Akhirnya dia dibunuh. Inilah juga yang disebut sebagai Ahlul Kalam. Ahlul Kalam ni orang yang berfikir tentang Allah dengan akal. Dengan akal. Kita ni kalau duk fikir, sekali fikir betul juga dia. Mai kalau betul juga tu, cepat-cepat istighfar, kembali kepada Quran. Allah tak pernah ajar kita berfikir begitu. Allah suruh kita berfikir tentang kekuasaannya, keagungannya, tunduk kepada dirinya, tanpa kita menyandarkan apa yang kita buat adalah semuanya dari Allah. Kadang-kadang ada hadis yang menyatakan demikian, tapi itu adalah panduan dari Allah, bukanlah bermakna Allah ada dalam diri kita. Okey. Abu Abdullah bin Khalid bin Khafif pernah ditanya tentang makna kandungan bait-bait syair berikut. Maha suci zat yang tampakkan watak kemanusiaan, ditampakkan secara sembunyi-sembunyi, sementara sinar ketuhanannya bersinar terang. Lantas dia nampak nyata pada makhluknya dalam wujud manusia yang makan dan minum, sehingga makhluk melihat dirinya laksana pelayan yang sedang menatap pelayan. Tak apa. Moga Syekh Abu Abdullah bin Khafif maka Syekh Abu Abdullah bin Khafif menanggapi tegas, semoga laknat Allah menimpa orang yang mengucapkan syair seperti itu. Semua ni baik-baik syair yang berkait dengan bagaimana orang-orang menyatakan bahawa dia bersatu dengan Allah Azza wa Jalla. Penulis rahimahullah berkata, para ulama saat itu telah sepakat terkait penghalalan darah Al-Hallaj. Orang pertama yang menyatakan halalnya darah Al-Hallaj ini iaitu Abu Amr Al-Qadhi. Lantas para ulama menyetujui pernyataannya, namun Abul Abbas bin Surayj tidak memberi komentar apapun terkait perbuatan Al-Hallaj, dan dia hanya berkata, aku tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang ini. Memang ada ulama yang tidak berpendapat serupa, namun ijma' adalah dalil yang terjaga dari kekeliruan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melindungi kalian semua agar tidak bersatu padu di atas kesesatan. Ya? Dan Abu Bakar bin Muhammad bin Daud Al-Faqih Al-Asbahani menyatakan, jika apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad, benar, berarti apa yang dikatakan Hallaj adalah batil. Penulis berkata lagi, kerana kebodohan dan kurang memperhatikan ijma' fuqaha, sekelompok sufi bersikap fanatik terhadap Al-Hallaj. Dinukil dari Ibrahim bin Muhammad Al-Nasrabazi, dia berkata, jika setelah para nabi dan orang-orang yang benar imannya masih terdapat ahli tauhid, maka Al-Hallaj itulah orangnya. Jadi setengah-setengah orang, bila dia tak tahu tentang bagaimana ijma' fuqaha, bagaimana kefahaman para ulama dulu, bagaimana inti Al-Quran, bila dia tengok kepada orang-orang seperti Al-Hallaj, dia akan anggap orang inilah sebenarnya ahli tauhid yang sebenar, orang yang bersatu, yang kenal Allah. Dia kata, mu tak kenal.
Mu tak siapa lagi tahap ni. Tahap tok guru aku ni, bila dia ngajar makin lama makin tak faham, makin lama makin tak faham. Masa itulah dia kenal betul-betul Allah. Pening juga lagu tu. Bahaya. Contoh saya kata, sehari dua ni kita duk bincang masalah tauhid ataupun akidah, kefahaman salaf dengan kefahaman khalaf. Okey, salaf dan khalaf. Tauhid, contoh kita kata berkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bila orang tanya tentang sifat Allah Azza wa Jalla, terutama ayat yang paling famous, masyhur, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Isu macam mana kita nak memahami soal akidah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau ditanya zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, hatta Imam Malik dalam masalah ni pernyataan jelas. Imam Malik kata al-istiwa ma'lum. Perkataan istiwa tu semua orang tahu dalam bahasa Arabnya. Wal kaifu majhul. Bagaimana dia istiwa, yang tu yang kita tak tahu. Kalimah tu kita faham, cuma bagaimana Allah beristiwa, yang tu yang kita tak tahu. Wal imanu bihi wajib, tapi beriman dengannya wajib, sebab yang bagi tahu kita tentang istiwa ni Allah sendiri, bukan orang lain. Ayat Quran yang kata Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Was-su'alu anhu bid'ah, tapi yang kamu mempersoalkan dia itu adalah bid'ah. Maknanya di sisi Imam Malik dan di sisi para salafus salih, beriman dengan apa yang Allah kata tu wajib, memahami maknanya dari sudut bahasa tu perlu, cuma kaifiat dia berlaku kita kata wallahu ta'ala a'lam. Jadi istiwa adalah istiwa, cuma yang kita tak tahu bagaimana. Salaf. Mari pula golongan khalaf, dia kata kalau kita sebut al-istiwa, bererti Allah ni berhajat kepada tempat. Bila Allah berhajat kepada tempat, maka Allah ni sama dengan makhluk, sedang Allah ni tak sama dengan makhluk. Gitu. Boleh lagi lah terima bahas tu. Kemudian mari pula, kalau Allah tu berhajat kepada tempat, maka sebelum Allah cipta tempat tu, Allah duduk mana? Mari dia sudah akal, mari faham. Mari. Akhirnya apa berlaku? Kita tak boleh kata Allah ni bersemayam. Sebenarnya Allah ni tidak bersemayam. Allah ni ada di mana-mana. Habis. Baik, di situlah wujudnya satu kefahaman kita panggil yang ni, marilah kefahaman khalaf. Mentakwilkan istiwa dengan istaula. Itu Allah berkuasa di atas arasy, bukannya bersemayam di atas arasy. Baik, dari sudut kajian akidah, dua-dua ni, yang ni kita panggil pahaman salaf, yang ni kita panggil pahaman khalaf lah, kita kata bahasa mudah al-Asy'ariyah dan seumpama dengannya. Dulu yang ni dominan, salaf ni dominan. 300 tahun pertama tak ada pernah pun ada pendapat sebelum selain daripada ni. Marilah pula setelah daripada itu pahaman khalaf. Dia seolah-olah mari nak memasukkan dirinya dalam kelompok ahli sunnah. Asalnya hak ni opio ni. Mari kemudian mari memasukkan dirinya. Tapi lama kelamaan bila orang tinggalkan Quran, bila orang tinggalkan hadis, hari ni seolah-olah pandangan ni salah untuk kita fahami. Padahal yang asal hak ni nak menumpang. Sehingga bila kita tak tahu apa keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa keimanan para sahabat, apa keimanan para tabi'ut tabi'in, sehingga bila kita kata sebutkan contoh seorang ulama akidah di sisi kamu, bila kita sebut Imam Syafi'i, salah. Mana Imam Syafi'i? Tokoh dalam akidah, dia fiqh je. Pasal apa? Pasal orang tak tahu kandungan Al-Quran dan juga hadis dan bagaimana kefahaman para sahabat. Beginilah yang akan terjadi bila ini sebagai satu contoh bagaimana sudut akidah, bila manusia tinggalkan pegangan dia kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, dia akan tak tahu apa sebenarnya yang asal. Di saat itu baru satu pintu. Masuk situ, di saat dia meruntuhkan ni, syaitan akan mempermainkan dia sebagaimana yang kita dah sebut nyatakan sebelum ini, seperti kanak-kanak bermain buah walnut. Kacang walnut kan macam bola pimpong, asal dia yang belum pecah tu. Kacang walnut tu
bentuk dia macam bulat kan. Orang dulu duk main lambung macam, maka di saat manusia hilang pegangan dia, syaitan akan memperkotak-katikkan mereka seperti mana budak-budak bermain kacang walnut tadi. Kena jagalah ni. Sehingga akhirnya bila dia tengok orang-orang batil, dia akan kata inilah sebenarnya orang paling alim. Terbalik, bila dia tengok ahli hadis, dia kata orang ni bukan ulama. Bila dia tengok ahli batil, dia mendakwa benda-benda pelik dengan cerita-cerita pelik. Hatta pergi ke Madinah, Nabi tak duduk di Madinah, Nabi duduk di Yaman, ziarah Syekh di Yaman. Dia boleh kata inilah orang yang paling alim. Kita kata mustahil. Talbis iblis tu, dia mula meruntuhkan soal asas pegangan kita kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, termasuk dari bab akidah ini. Akhirnya para sufi, bila dia tak tahu, kita tak nafikan ada orang yang uslubnya uslub sufi, tapi pegangannya Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ada kalimah, ibarat-ibarat dia menyentuh jiwa, menyentuh hati, tapi jangan lari daripada pegangan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini penyelamat kita, tali yang menghubungkan kita dengan Allah Quran. Kalau kita lepas tali ini, kita tenggelam dalam dunia kesufian tanpa tali yang menggantung kita ataupun memegang kita dengan Allah, hancur. Kita ni ibarat, saya bagi contoh lah, kalau ibarat analogi, seolah-olah kita ni duduk naik atas gunung di tengah kegelapan malam. Nak sampai ke puncak gunung ni, kita ni tak tahu apa ni, gelap gelita, ada lampu pun. Lampu ni lah ilmu kita. Kita nampak jalan kecil je, kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Di saat itu ada orang yang memudahkan kita untuk menuju ke puncak dengan selamat. Dia buat apa? Dia letak tali sebagai track. Dalam kegelapan itulah kita pun pegang tali tu, naik sikit-sikit, kiri kanan, gelap gelita, tak nampak apa dah ni. Selama kita pegang dengan tali tu, kita selamat naik atas. Selama kita tak pegang tali tu, kita ikut jalan kita sendiri, kita tak akan sampai dan mungkin kita jauh dalam gaung, jatuh dalam gaung. Kita ni dalam ibarat mencari agama, mengenal Allah Azza wa Jalla, tali itulah yang Allah hantar kepada kita, hablullah, Al-Quran dan juga Sunnah. Kalau kita dengan kepandaian kita nak pergi cari Allah, tak sah. Kita akan ditipu oleh syaitan sebagaimana tertipunya orang-orang dalam sudut akidah mereka. Kenalilah Allah mengikut panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bila kita boleh sebut Allah, bahagia dah. Ada orang dekat dengan tempat saya lah, sekarang ni pun ada lagi. Siapa dia boleh kata? Siapa dia yang kata dia sembah Allah, belum lagi sempurna iman. Habis tu dia kena sembah zat Allah Ta'ala. Pudok macam mana pula ni kata-kata. Mari mana pula sebut dalam Quran suruh sembah zat ni. Tapi lafaz tu lah duk main di dalam ni. Kita ni kenal Allah tu nama baru, zat dia tu lagu mana? Ni mari tanya saya, Ustaz, tiang ni zat kau sifat? Tiang ni zat kau sifat sudah. Macam mana tu tak ada dalam silibus pengajian tu. Tiang ni zat kau sifat. Kita pegang dia, akhi, kita ada Quran, kita ada hadis. Nak kenal Allah dengan panduan Quran, mana-mana jalan ni sudah cukup. Tak ada fikir-fikir tiang ni zat kau sifat. Kalau saya jawab pun tak tahu lagi betul ke tak tahu. Ikut skema dia ya. Kalau kita jawab pun, kita jawab hak kita tengok tu sifat, hak kita pegang tu zat. Tapi dia kata, aku tanya ustaz tu, dia tak boleh jawab soalan aku. Nak jawab macam mana soalan dia? Tengok tiang zat ke sifat. Kalau tanya dalil ni surah ayat berapa, hadis berapa, boleh juga kita rujuk. Ni tak ada mana, tak tahu silibus gapo dia guna. Tengok zat ni, tiang ni zat ke sifat, susah kita. Jadi tapi orang-orang beginilah yang dia akan dianggap alim. Oh, di kalangan pak dia tegak hak ni lah alim. Dia kata sikit lagi mujur. Ada tu hari tu orang nak lantik dia jadi mufti Penang, dia je tak nak. Ayat power pun ni.
Tanya dia tu mengajar mana? Dia tak mengajar, dia rebel lori je. La ilaha illallah, kita tepuk dahi. Ajaib. Tapi dia gunakan istilah-istilah sebegitu menampakkan dia kenal Allah. Dan bila orang kenal Allah ni, dia ada tanda. Makin dia kenal, Allah Ta'ala kata dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang makin kenal Allah makin takut kepada Allah. Bila makin takut kepada Allah, makin dekat dengan Allah dengan amal ibadah. Ni jangan kira lah dia kata dia kenal Allah, tapi waktu azan dia tak mari semayang. Macam mana orang boleh mendakwa kenal Allah sedang dia ni tak datang solat berjamaah pun? Maka kita tahu itulah tandanya seorang sedang ditipu oleh syaitan. Tapi dalam keadaan tu dia masih menganggap dia kenal Allah lebih daripada orang lain. Ajaib. Jumpa orang-orang kat surau tu, dia boleh kata Ustaz Hashimi tu ilmu dia tapak kaki aku dia. Dia kata, saya kata tak apa ikut dia nak kata, memang kita tak ada ilmu tu, tak kudi sikit pun dia kata. Tapi itulah ibarat yang dia keluarkan daripada mulut dia. Orang bagi tahu, Ustaz tahu tak dia kata apa? Ya, mudah lagi. Ilmu Ustaz tu duduk buah tapak kaki aku. Saya kata ya salah. Hak saya duk ngajar selama ni, saya pun tak ada ilmu, cuma saya duk baca Quran, saya sampaikan hadis. Lalu buah tapak kaki dia saya tak tahu apa lagi. Tapi inilah orang-orang yang mana bila berada dalam jalan-jalan sebegini, kita bimbang. Di saat bukan saya nak membela diri dan sebagainya, tak. Sebab kita memang cuma kita nak membela Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nak mengenali Allah, akidah kita ni panduan dia Quran, hadis, Quran, hadis. Sebab kita dalam kegelapan, kita tak tahu mana pun, melainkan Nabi ajar kepada kita jalan cahaya yang terang benderang menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita, kita terima. Apa yang kita tak tahu tentang Allah, kita serahkan kepada Allah. Ingat tak ayat tentang doa Nabi SAW berkait dengan nama-nama Allah? Doa penghilang kesedihan. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiyya hukmuka, adlun fiyya qada'uka, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka. Aku minta kepadamu ya Allah dengan semua nama milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan seorang dari makhlukmu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib 'indak, atau yang engkau sembunyikan di alam ghaib yang ada di sisimu. Yang ni maknanya kita serahkan kepada Allah. Yang Allah perkenalkan kita terima, yang Allah tak perkenalkan kita kata aku tak tahu, cukup. Apa hakikat perkara ni tentang Allah? Aku tak tahu. Yang Allah bagi tahu setakat ni aku boleh faham, setakat itulah aku beriman dengannya. Lebihnya aku tunduk dan taat kepada Allah. Maksud dari kehidupan kita adalah tunduk, patuh, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada guna seorang tu dia mendakwa, mendabik dada, dia kenal Allah tapi dia tak tunduk kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi sebab tu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sampai ke satu tahap mungkin kita kata kita nak dalam hidup ni ketundukan, perhambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Biarlah kita ni ilmu tak banyak pun, tapi di saat kita tunduk, takut kepada Allah, beramal dengan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita rasa bahagia. Sebab inilah yang Allah berkehendak dengannya. Sebab inilah panduan, inilah pedoman, inilah jalan, inilah sunnah yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Untuk itu kenalilah siapa sebenarnya ahli tauhid dan siapa sebenarnya bukan, supaya kita tidak terlibat seperti mana orang ini. Ada orang Al-Hallaj yang mana dia ni dibunuh disebabkan zindiknya dia, tapi saat orang kata kalau ada setelah Nabi dan orang yang benar imannya masih terdapat ahli tauhid, maka Al-Hallaj adalah orang ini. Naik kabin.
Di sana. Hebat anak Ustaz ni. Masuk dalam stream. Baik. Kita redha masa depan dia jadi ustaz, tapi tak tahulah setakat ni tu. Pagi tadi duduk meja kuliah dia. Pagi tadi, hari ni berkali mikrofon ni kosong lagi. Pagi buat apa tu, performance depan ni pula ni. Allahu Akbar. Mudah-mudahanlah biar dia jadi anak yang soleh dan dia berkhidmat kepada Allah dan juga Rasul, Quran dan juga hadis. Baik, aku berkata, seperti demikianlah keadaan sebahagian besar penceramah dan para sufi pada masa sekarang ini, kerana mereka tidaklah mengetahui syariat dan jauh dari pengetahuan tentang hadis. Terkait Al-Hallaj, aku telah menulis satu kitab berisi penjelasan tentang tipu daya dan kebohongan Al-Hallaj serta komentar ulama terkait dengan Al-Hallaj. Allah jualah yang menolong untuk menundukkan orang-orang yang bodoh. Allahul musta'an. Sebab tu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tanpa panduan Quran dan hadis hanyutlah manusia. Dalam keadaan itulah orang-orang seperti ayah Pin ada pengikut. Dalam keadaan seperti itulah Kahar ada pengikut. Dalam keadaan seperti itulah banyaknya hari ni orang-orang yang pendusta agama datang menipu manusia. Sebab tu kita kata, dalam keadaan kita tak banyak ilmu, dalam keadaan kita kerdil dengan ilmu, minta dengan Allah Azza wa Jalla petunjuk dan bacalah Quran. Baca Quran. Yang menyelamatkan kita ni Allah saja. Terutama zaman fitnah ni, zaman fitnah. Baca Quran, duduk ambil masa setiap hari baca Quran, sikit pun, yang penting baca Quran. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kata, aku malu seandainya berlalu satu hari dalam hidupku aku tidak baca Quran. Sebab itulah penyelamat kita. Aku malu satu hari berlalu aku tak baca Quran, walaupun satu muka surat bacalah. Allahu Akbar. Semoga Allah Azza wa Jalla bantu kita dan juga masyarakat kita menghadapi fitnah akhir zaman. Mungkin mari pula lah ni, mari etis, mari etis dan sebagainya, mari fitnah-fitnah yang kita bimbang, fitnah yang datang daripada orang yang berjubah dan juga berserban, sehingga mereka dinampakkan sebagai orang yang alim dari sudut akidah. Kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Baik, kita pergi kepada talbis iblis terhadap mereka terkait taharah. Penulis berkata, biar aku perak ya. Okey Kak. Okey, Abdullah mana Abdullah? Talbis iblis terhadap mereka terkait terkait taharah. Penulis berkata, pada uraian sebelumnya telah kami jelaskan tipu daya iblis terhadap ahli ibadah terkait taharah. Ternyata talbis iblis terhadap para sufi jauh lebih hebat, dan iblis pun semakin meningkatkan was-wasnya terhadap mereka terkait penggunaan air dari jumlah yang banyak. Sampai-sampai aku pernah mendengar Ibnu Aqil rahimahullah ditertawakan oleh para sufi kerana hanya menggunakan sedikit air. Kisahnya bermula ketika satu hari Ibnu Aqil masuk ribat kemudian berwudu. Namun dia justru ditertawakan oleh mereka kerana terlihat menggunakan sedikit air. Mereka tidak mengetahui bahawa sesiapa pun mampu menyempurnakan wuduk dengan satu ritil. Ritil ni lebih kurang 500 ml air, sudah cukup baginya. Khabar serupa kami terima dari Abu Hamid Ash-Shirazi bahawasanya satu ketika dia bertanya kepada seorang faqih, dengan air apakah kamu berwuduk? Dia menjawab, dengan air sungai, kerana aku punya was-was dalam amalan taharah. Ash-Shirazi pun berkata, setahuku para sufi terbiasa mengejek syaitan, sekarang justru syaitanlah yang mengejek mereka. Jadi sampai dalam bab taharah, mereka sehingga ambil wuduk dalam jumlah yang banyak, dalam keadaan mereka terfitnah, ditipu oleh iblis dalam perkara tersebut. Okey. Talbis iblis terhadap mereka terkait salat. Kita berhenti yang ni lah sekali.
Penulis berkata, sebelumnya kami kemukakan talbis iblis terhadap ahli ibadah terkait salat. Dengan talbis itu pula iblis mengelabui para sufi, bahkan dengan tipu daya yang lebih hebat lagi. Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi menyebutkan salah satu kebiasaan yang hanya dilakukan para sufi, dan atas kebiasaan ini mereka menisbahkan ialah kebiasaan dalam mengerjakan salat 2 rakaat seusai mengenakan pakaian, bertampal dan bertaubat. Mereka menguatkan kebiasaan tersebut dengan athar hadis Thumamah bin Uthal bahawa Nabi SAW memerintahkannya mandi saat masuk Islam. Penulis berkata, betapa buruknya ketika orang bodoh berkecimpung pada suatu yang bukan bidangnya. Pada pasalnya, waktu itu Thumamah adalah seorang kafir yang baru masuk Islam. Adapun jika seorang kafir masuk Islam, yang diwajibkan adalah mandi, begitu menurut pendapat sekelompok fuqaha, di antaranya Ahmad bin Hanbal. Ihwal salat 2 rakaat, tidak seorang pun ulama yang memerintahkan hal itu bagi orang yang baru masuk Islam. Pada hadis Thumamah sendiri tidak disebutkan kata salat 2 rakaat, sehingga sufi tidak biasa mengkiaskan hal tersebut dengan kebiasaan menyimpang ini. Kebiasaan yang mereka praktikkan itu tidak lain merupakan bid'ah yang mereka yakini sebagai sunnah. Baik. Jadi mereka ni kadang-kadang menyandarkan, kita kata mereka menyandarkan atas kebiasaan mengerjakan salat sunat 2 rakaat setelah usai mengenakan pakaian, bertampal dan juga bertaubat. Bila mereka pakai dari pakaian yang bertampal, lalu mereka buka pakaian, ataupun bila mereka pakai itu mereka salat sunat 2 rakaat, seolah-olah itu adalah waktu mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka menguatkan kebiasaan tersebut dengan hadis Thumamah bin Uthal. Hadis Thumamah bin Uthal ni cerita dia, Thumamah bin Uthal ditangkap oleh beberapa orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ni adalah pemimpin kaum dia. Bila dia bawa balik ke Madinah, Nabi suruh ikat dia di masjid. Nabi suruh ikat dia di tiang masjid, dan Nabi tak bagi pukul Thumamah bin Uthal. Hari pertama bila Nabi SAW datang, Nabi suruh dia beriman, masuklah Islam. Dia pun kata kepada Nabi, kalau mu nak bunuh aku, kamu bunuh orang yang darah dia berharga. Maknanya akan ada orang akan tuntut bela kematian aku. Tapi kalau kamu maafkan aku, kamu akan kamu memberi kemaafan kepada orang yang tahu bersyukur. Nabi pun tak layan apa, Nabi tinggalkan dia. Dalam masa sehari itu dia duk tengok orang semayang keluar masuk masjid Nabi. Esok datang lagi, Nabi SAW kata lagi kepada dia, masuklah Islam. Dia jawab begitu juga. Kalau kamu bunuh orang yang ada darah yang bernilai. Tapi kalau kamu maafkan orang yang tahu bersyukur. Nabi biar. Hari ketiga sama juga. Hari keempat Nabi kata kepada sahabat, bebaskan dia. Sahabat kata, gitu je, tak ada bayar tebusan, tak ada gapo, tak ada kena pukul, tak ada gapo. Nabi kata bebaskan dia. Dia bebas. Kemudian dia keluar daripada masjid Nabi sampai satu kebun. Kemudian dia mandi, dan dia masuk balik jumpa Nabi SAW, dan kemudian dia masuk Islam. Itu kisah dia, macam mana dia kembali kepada beriman dengan Nabi SAW. Kita pun tak nampak keterkaitan macam mana dia menjadikan hadis tersebut dengan sifat solat mereka, dengan pakaian bercompang-camping, yang mana Nabi SAW suruh Thumamah bin Uthal tu hari itu saat masuk Islam dia mandi saja. Tapi mereka sampai peringkat boleh mengatakan bahawa siapa yang masuk Islam maka mereka solat 2 rakaat kerana solat masuk Islam mereka. Jadi ini juga terkait dengan solat. Mereka merasakan solat-solat sebegini bagus. Dia rasa lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla.
Tapi sebenarnya tak pernah pun dalam riwayat hadis bila orang masuk Islam Nabi suruh dia solat 2 rakaat. Tak ada. Solat pun dia tak tahu lagi, baru nak masuk Islam baru. Kadang-kadang kita ni banyak begitulah terkait dengan solat. Tiba-tiba je ada satu solat sunat yang istimewa, tak ada sebelumnya. Okey. Salah satu perkara terburuk adalah pernyataan bahawa para sufi mempunyai sunnah tersendiri atau kekhususan diri. Sebab apabila sunnah itu dikaitkan dengan syariat, maka bererti seluruh muslimin memiliki kedudukan yang sama dalam pemilikan sunnah yang dimaksudkan, dan para fuqaha tentulah mengetahuinya. Lantas apa maksud para sufi mempunyai sunnah tersendiri walaupun hanyalah berdasarkan pendapat pribadi? Jawapan yang benar, mereka mempunyai sunnah tersendiri itu kerana memang semua ini sengaja dikarang demi kepuasan batin. Jadi dia kata dia sampai satu darjat, satu perkara, satu tahap yang mana hanya dia je dah sampai level ni, orang lain tak sampai lagi. Jadi jawapan dia, sunnah ni umum. Bila sebut agama Islam adalah untuk sekalian umat, adalah untuk sekalian umat. Jadi kameraman lah pula. Baik, untuk sekalian umat. Kalaulah ada bentuk syariat begitu, nescaya semua orang dah tahu. Tapi mereka sehingga ada amalan-amalan khusus untuk tahap-tahap tertentu, untuk darjat-darjat tertentu, sehingga mereka pula solat yang tertentu yang tidak diamalkan oleh orang lain, demi mengatakan bahawa mereka dah sampai ke satu tahap yang tidak dicapai oleh orang-orang yang bukan berada di atas landasan mereka. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kembali kita kepada asas bahawa yang menyelamatkan kita dalam agama ialah tali yang menghubungkan antara kita dengan Allah, itulah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mudah-mudahan kita diberi panduan dan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla untuk kekal di atas jalan Quran dan Sunnah ini, dan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman ini. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat itu dululah. Ni apa yang baik dari Allah, yang kurang baik, yang lemah, yang salah itu dari kekurangan saya lah. Mudah Allah Azza wa Jalla mengampunkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.